Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada hari ini. Saya ingin menerangkan hari ini berkaitan dengan medium untuk pengiklanan. Okey. Bagi saya sebagai seorang peniaga pengedar SIM kad One XOX, saya akan menggunakan pengiklanan di media sosial, terutamanya Facebook dan juga YouTube. Dan YouTube adalah antara salah satu medium yang akan saya ketengahkan pada hari ini. Macam mana kita nak menjadi sebagai YouTuber pemula. Okey, ramai orang fikir macam mana dengan YouTube kita boleh linkkan dengan perniagaan kita untuk mendapatkan income. Jualan kita boleh sebarkan di mana-mana YouTube, kerana YouTube adalah universal. Ramai orang akan dapat tengok, termasuk juga di Facebook. Jadi kita kena ambil peluang ni sebagai satu alternatif. Macam mana kita nak berjaya? Hari ini saya ingin ceritakan beberapa cara sebagai seorang pemula di YouTube. Okey, rakan-rakan share video ni. Sebelum tu saya nak terangkan awal video ni saya akan share di YouTube dan kita akan dapat lihat jalan video ni. Okey. Ramai tanya macam mana nak dapatkan syarat sebagai seorang YouTuber pemula. Kita perlu ada 4,000 minit tayangan dan tontonan dan juga 1,000 subscribe. Ramai yang tanya macam mana dapat. Alhamdulillah saya dapat buat. Sebelum ni memang saya dah ada YouTube dan saya tak ambil pot pun sebab saya berniaga lebih kepada secara berdepan, secara online dan juga offline lah. Maksudnya kita jumpa secara berdepan, berniaga dekat pasar malam ataupun dekat Facebook. Kemudian setelah saya melihat beberapa iklan, mereka linkkan dengan perniagaan mereka, perniagaan masing-masing kepada YouTube. Rupanya di YouTube kita boleh mendapat income setelah iklan masuk di video kita. Okey, jadi kita boleh linkkan dengan perniagaan-perniagaan kita. Contoh sekarang saya adalah pengedar SIM kad One XOX. Saya akan menerangkan, saya akan beri konten dekat dalam YouTube. Jadi dia akan linkkan, maksudnya customer ataupun user ataupun yang melihat video tersebut akan dapat pencerahan berkaitan dengan produk-produk kita. Okey, dekat sini saya akan terangkan macam mana cara nak dapat 4,000 minit tontonan dan juga subscribe. Ini adalah salah satu cara macam mana kita nak dapatkan. Sebab ramai yang tanya saya, macam mana kita nak dapatkan? Macam mana kita nak dapatkan untuk dapatkan minit tontonan 4,000 minit? Ya, memang kita perlukan sedikit usaha untuk dapatkan 4,000 minit tontonan dan juga 1,000 subscribe. Caranya sebenarnya kalau kita fikirkan balik, dia sangat mudah. Tak sesukar mana. Cuma kita perlukan usaha je lah. Macam kita berniaga, kita memerlukan usaha untuk dapatkan kita punya sale. Okey, dekat sini saya ada beberapa cadangan ataupun cara macam mana kita nak dapatkan 1,000 subscribe dan 4,000 minit tontonan. Saya belajar ni, saya berterima kasih lah. Saya belajar daripada banyak YouTuber daripada Indonesia. Dan saya memahami percakapan mereka, komunikasi mereka kepada saya, kerana saya pun keturunan orang Jawa, keturunan Ponorogo. Jadi alhamdulillah mak saya selalu bertutur dalam bahasa Jawa dan saya memahami apa yang mereka katakan. Ada setengah orang mungkin tak berapa faham perkataan bahasa Jawa. Kita yang di Malaysia ni mungkin tak faham. Tapi ramailah, terutamanya orang Johor, ramai orang keturunan Jawa. Jadi insya-Allah dia orang akan faham. Jadi dekat sini, kalau kita nak tahu, jika anda benar-benar ingin membuat akaun dan bukan hanya sekadar ikut-ikutan, cermati baik langkah di YouTube berikut. Okey, bermula dia akan tanya jumlah view dan waktu menonton video. Perlu anda ketahui bahawa jumlah view penayangan akan lebih diperhitungkan oleh YouTube dibandingkan total subscribe, meskipun tetap diperlukan. Semakin banyak jumlah view sebuah video, maka peringkat perlahan juga akan naik. Maksudnya ramai yang view video kita,
ramai yang tonton video kita. Kita punya subscribe pun insya-Allah makin lama makin naik, makin lama makin naik. Lepas tu antara teknik yang biasa saya akan lakukan, melakukan research untuk keyword. Keyword ni maksud dia macam ni. Cara mudah melakukan research keyword untuk optimiskan view kita pada platform video sharing seperti YouTube. Pentingnya menentukan keyword. Apa yang kebanyakan orang lakukan ketika mencari sebuah video? Ya, jawapannya adalah kata kunci ataupun keyword. Maksudnya dekat sini kalau kita nak cari perkataan, macam saya lah, saya jual SIM card kan, SIM card One SX. Jadi orang akan tulis SIM card, ataupun dia nak pelancong datang ke Malaysia, dia nak cari SIM card yang lebih jimat. Okey, contoh dekat situ dia tulis SIM card jimat ataupun SIM card. Bila SIM card, yang penting video kita tu kata kuncinya SIM card. Jadi kata kunci untuk SIM card, kita punya video akan keluar. Ini cara-cara kita nak dapatkan view untuk pengguna-pengguna ataupun yang menonton video kita. Jadi kata kunci itu penting untuk keyword. Jadi menurut salah seorang pakar SEO, expert match keyword pada judul video YouTube akan membantu konten anda untuk bisa muncul pada kata kunci tersebut. Maksudnya yang saya terangkan itulah. Bila kita tekan, okey, contoh penjimatan, akan keluar semua penjimatan, tak kira lah penjimatan elektrik, penjimatan SIM card, penjimatan data, dia akan keluar. Yang penting kita punya video akan muncul. Dekat sini kita akan tahu, kenali seberapa besar daya saing channel anda di mesin pencari YouTube. Artinya jika kamu ingin memilih salah satu kata kunci, pilihlah yang memang persaingan hasil pencarian video yang sebanding dengan level channel yang kamu miliki. Walaupun pencarian untuk suatu kata kunci tentu tinggi, belum tentu keyword tersebut berpotensi untuk channel anda. Jika memungkinkan, carilah keyword pencarian yang memang belum ada video yang menjawab pertanyaan tersebut. Hampir dapat dipastikan video yang anda buat nanti akan tampil di mesin pencarian. Itu yang saya terangkan. Jadi untuk tool untuk riset kata kunci pun penting. Contoh ada berbagai cara untuk melakukan riset keyword pada YouTube. Cara pertama adalah menggunakan alat atau tool khusus untuk pencari keyword ini. Beberapa contoh tool tersebut adalah aplikasi keyword. Biasa saya akan menggunakan dekat Google tu aplikasi keyword sebab dia mudah. Tapi dekat sini dia tulis tool yang paling kami rekomendasikan adalah Ahrefs Premium yang memang cukup akurat berdasarkan aktiviti crawler yang disebut-sebut teraktif kedua di dunia setelah Google Boot. Tapi saya guna keyword lah, lebih mudah. Keyword lebih mudah bagi saya. Jadi kita boleh gunakan reset keyword manual. Selain cara di atas, anda juga dapat melakukan cara manual untuk reset kata kunci, yakni dengan memanfaatkan kolom pencarian. Cukup dengan mengetikkan satu kata kunci yang kira-kira akan diambil pada kolom pencarian YouTube. Selanjutnya akan muncul beberapa baris keyword suggest yang dapat kamu jadikan acuan untuk pembuat konten video ke depan. Kita cari kata kunci yang bermanfaat pada kolom untuk diletakkan dekat tajuk kita. Tajuk tu penting. Bila kita masukkan untuk tajuk, itu yang menentukan pencarian. Jadi bila seorang tu dia contoh dia saya antara tadi lah saya terangkan untuk penjimatan. Jadi dia kat situ dia akan dapatlah maklumat video. Yang penting sekali, bila orang cari, video kita mesti muncul. Tak kira lah video kita belah bawah ke sekali ke, tapi video kita mesti muncul. Bermasalah jika video kita tak muncul. Baik itu untuk kata kunci, untuk kata dekat tajuk utama, itu penting. Yang penting sekarang menentukan judul dan deskripsi video. Dalam menentukan judul untuk video, sebaiknya jangan dilakukan serampangan lah. Maksudnya sembarang. Saya harus unik, judul harus mengandungi keyword yang sebelum telah ditentukan. Jumlah judul yang adil sebaiknya tidak lebih dari 50 karakter dengan minimal satu kata kunci. Selain judul, penting untuk mengisi bahagian deskripsi. Salah besar jika tadinya anda berniat untuk mengabaikan bahagian ini. Deskripsi yang mengandungi keyword akan membantu menaikkan pencarian di YouTube.
Anda perlu menuliskan di kolom diisi antara 200 hingga 350 karakter. Penggunaan kalimat yang sederhana, informatif dan mudah dipahami penonton. Jangan gunakan kalimat yang terlalu banyak dan tak penting kerana akan membuatkan penonton semakin mengabaikan kolom tersebut. Itu yang perlu kita tahu. Lepas tu, antara faktor untuk menaikkan minit tontonan, kita perlukan memperhatikan durasi atau panjang video. Video yang akan diposting pada akaun YouTube biasanya melalui proses editing terlebih dahulu. Dalam proses ini, pengguna akan membuang bahagian yang dirasa kurang pas. Maka dari itu, anda harus benar-benar memperhatikan durasi atau panjang video yang akan dihasilkan pada saat proses editing. Biasanya, video yang durasi sebuah video yang channel YouTube pada sekitar 10 hingga 16 minit lah. Kalau kita terlalu panjang pun, takut orang bosan. Jadi kita anggaran biasa yang orang boleh tengok antara 10 hingga 6 minit. Jangan terlalu pendek, sebab terlalu pendek nanti akan bermasak daripada minit tontonan. Jadi kita lebih kurang 10 hingga 16 minit tu sangat cantik lah. Tapi kalau nak buat pendek-pendek tak ada masalah. Kalau ada 1, 2, 3 video yang kita perlu letakkan. Sebab itulah kalau terlalu panjang pun takut penonton cepat bosan. Bila penonton cepat bosan, itu pun menyediakan satu masalah kepada kita, kerana mungkin akan skip ataupun mencari video lain. Anda juga akan memakan waktu yang lebih lama pada saat kita upload lah ke dalam YouTube kalau video kita terlampau panjang. Okey, dekat sini mencantumkan keyword dengan teks pun penting. Ini antara poin lah, poin kelima saya. Hasil keyword bisa diaplikasikan pula dalam bentuk teks. YouTube akan membaca keyword tag yang anda cantumkan untuk memudahkan dalam pencarian. Penggunaan tag sangat berpengaruh pada ranking atau tingkat topik, apakah ramai dibicarakan atau tidak. Itu yang penting. Itu pun antara satu teknik untuk kita banyakkan lagi subscribe kita, view kita. Bila kita untuk YouTube ni, sebab kita perlukan 1000 subscribe dan 4000 minit tontonan. Jika salah satu tu kita tak lepas, dua-dua ni tak lepas, kita tak dapat untuk video kita dimasukkan iklan. Hasil income dekat YouTube adalah iklan yang ditayangkan di YouTube kita. Jadi iklan-iklan tersebut akan menghasilkan wang lah, bayaran secara USD. Itu yang istimewa sangat. Apa salahnya kita berniaga? Contoh macam saya baru dapat kesedaran lah. Saya gunakan alternatif sebagai pengedar SIM card One XOX. Saya akan promosikan dekat dalam YouTube. Tak semestinya anda adalah peniaga. Anda sebagai petani pun boleh, tak ada masalah. Ada pernah dengar kisah seorang rakyat Indonesia bekerja di Malaysia, dan dia merakam setiap aktiviti dia, bahasa mudah dia menyawit bahasa Johor. Dan dia merakam semua video aktiviti dia. Income dekat YouTube dia sebulan RM5,000. Itu rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagai penyawit. Income YouTube dia sebulan RM5,000. Juga kalau kita sekarang tengah viral, beberapa rakyat Malaysia, macam rakyat ada satu bangsa India, siapa nama saya lupa, dia masakkan. Alhamdulillah, income dia antara 8 hingga dan ke atas lah. Itu hasil daripada tontonan dia di YouTube, mendapat sambutan, viral, meletup, dan Alhamdulillah menjadi sumber income kepada dia. Dan kita tengok beberapa orang muda seperti Isa Isap, kepandaian dan kecerdikan dia menghasilkan video-video di YouTube dan mendapat tontonan yang ramai. Alhamdulillah menjadi sumber rezeki kepada dia. Jadi kita pun boleh ambil peluang ni. Saya selalu dekat tempat saya berniaga, tak kira dekat pasar ataupun di mana-mana, bila saya jumpa seseorang tu ada keistimewaan, saya akan ceritakan dia, jom kita ambil peluang ni, kita grab peluang ni, kita buat YouTube. InsyaAllah ada rezeki tak ke mana. Kita ada usaha. Yang penting usaha. Kita masukkan juga kena bayar pun. Kita masukkan kat YouTube. Jika YouTube yang kita masukkan viral dan mudah dipahami dan menyeronokkan dan ramai tarikan, orang akan datang dan orang akan tengok. Dan bila tengok, dia akan subscribe, support kita punya YouTube. Dan kita punya bila kita punya tontonan
banyak akan menghasilkan wang hasil daripada tontonan tersebut. Pihak YouTube akan membayar kerana iklan yang masuk ke dalam channel kita. Jadi kita rebutlah peluang. Kita ambil peluang ni. Kita cuba ambil peluang ni ramai-ramai. Saya salute terutamanya kalau kita tengok dekat rakyat Malaysia belum ramai lagi yang cuba ambil peluang untuk mengupload video-video ke dalam YouTube dan ambil peluang untuk menjadikan dia sumber pendapatan. Tapi kalau kita tengok rakyat di Indonesia, kebanyakan mereka mengambil peluang sebagai YouTuber kerana mereka nampak dekat situ boleh menghasilkan wang. Di Malaysia kebanyakan kita tengok artis-artis saja yang buat YouTube. Tapi kita rakyat biasa, rakyat mahan, kita cuba peluang ni. Sama-sama kita buat. Rezeki itu Allah yang tentukan. Yang penting kita usaha je. Sebab sebenarnya mudah untuk kita dapatkan 1000 subscribe. Cuma kita nak pastikan video kita bermanfaat lah. Manfaat kepada orang ramai. Jadi ramai yang tengok, ramailah yang akan like dan subscribe kita punya video. Jadi kita ambil peluang. Kita ambil peluang macam mana kita nak dapatkan 4000 minit tontonan dan 1000 subscribe. Ada beberapa cara lagi saya akan unggah ke dalam Facebook saya ataupun YouTube ni, bagaimana cara-cara kita nak dapatkan subscribe dan minit tontonan. Sebenarnya ada banyak lagi berbagai cara. Yang tadi cara tu antara yang saya buat lah. Saya yang paling penting sekali untuk video saya akan tajuk utama. Tajuk utama tu penting untuk sebagai pencarian. Yang penting yang saya selalu cerita, bila kita letak contoh saya letak SIM card sebagai saya penjual pengedar SIM card OneSec, kita letak je SIM card, sekiranya video kita tak dibuat, itu bermasalah. Sangat bermasalah. Contoh kita jual insurans. Contoh insurans perlindungan takaful. Orang letak perlindungan takaful, video kita tak keluar, itu bermasalah. Begitu juga contoh kita adalah peniaga, contoh penapis air. Tak kira lah ke apa lagi berbagai. Bila kita letak penapis air, kita punya keyword kita, kata kunci kita penapis air, tapi tak keluar, itu juga bermasalah. Jadi kita kena pastikan video kita keluar. Ayat untuk tajuk tu penting, tag juga penting. Jadi kita boleh belajar sedikit demi sedikit. Macam saya, kalau saya letak SIM card, video saya tak keluar, saya akan cari, saya akan reset balik, saya akan manual balik untuk autokan punya tajuk, cari. Pastikan kalau customer cari kita punya SIM card, keluar. Dia tekan kunci SIM card, kita keluar. Ataupun OneX. Tak kira kita punya video bawah pun apa, yang penting ada keluar. Sebab insya-Allah mana tahu kadang orang belik-belik video kita kan, belik-belik video untuk tengok, dan video kita keluar. Itulah macam mana cara kita nak dapatkan, antara dapat sokongan subscribe daripada penonton. Bila penonton suka akan subscribe, dan juga bila penonton suka dia video kita dan akan menghasilkan minit tontonan. Okey, kepada rakan-rakan yang melihat video saya ni, nanti anda akan saya minta sokongan ataupun tanda terima kasih saya kepada anda untuk jika sekiranya anda pergi ke video saya Asrul OneXOX, kemudian anda tekan subscribe dan tekan like dan tekan butang lonceng. Itu sebagai tanda terima kasih saya lah, sebab korang support video saya. Saya akan upload video di Facebook ni ke dalam YouTube untuk saya lagi ingin menyebarkan beberapa ilmu. Sebab alhamdulillah saya cakap sebelum ni memang saya dah ada YouTube, tapi saya tak nampak, masa tu saya belum berniaga, jadi saya tak nampak untuk apa YouTube ni. Jadi sekadar saya lihat sebenarnya rupanya YouTube ataupun di Facebook ada cara macam mana kita nak menghasilkan wang. Jadi kita ambil peluang ni sebenarnya. Kita ambil peluang macam mana kita nak dapatkan duit daripada YouTube ataupun Facebook. Okey, hari ni saya nak cerita berkaitan dengan YouTube tadilah. Jadi dengan YouTube lebih mudah sebenarnya, lebih mudah berbanding dengan Facebook. YouTube lebih mudah untuk kita menghasilkan duit. Bagi kita yang seorang pemula ni macam kita baru. Saya betul-betul ingin buat YouTube ni baru dalam sebulan lebih. Alhamdulillah saya dah dapat 1000 subscribe.
1300 yang baru ni 1300 lebih, 50 lebih lah. Dan minit tontonan saya dah tak boleh tengok, tapi subscribe saya boleh nampak lagi. Minit tontonan dah lepas daripada 4000 minit tontonan. Alhamdulillah, itu saya terima kasih. Saya Alhamdulillah saya banyak belajar daripada YouTuber daripada Indonesia. Sebab YouTuber di Malaysia tak ramai lagi. Ada, memang ada, tapi tak seramai YouTuber di Indonesia. Sebab rakyat Indonesia menggunakan YouTuber boleh menjadikan sumber pendapatan mereka. Bagi saya lagi seronok. Hobi kita, macam saya berniaga, okey, income berniaga kita dapat, income YouTube pun kita dapat. Akan seronok, kita ada pelbagai cabang, kita mempelbagaikan. Okey, contoh anda adalah penjual baju. Anda sambil anda berniaga, anda rakam, anda post dalam YouTube. Kalau ianya bermanfaat, maksudnya baju-baju yang anda tayangkan, orang nak tengok lagi. Dan kemudian bila tengok, akan menjadikan viral dan orang tengok. Bila ramai yang tonton dan ramai yang subscribe, video anda boleh menghasilkan wang. Kalau kita tak ambil peluang ni, rugi. Bila lagi kita nak buat? Yang penting kita kena berani untuk kita mencuba suatu benda yang baru. Zaman sekarang ni zaman IT, semakin lama meningkat. Saya sebab sebelum ni saya buat YouTube ni, tak ada siapa yang dapat bantu saya lah. Maksudnya macam mana saya nak mula, saya tanya orang sekeliling saya pun, dia pun tak faham. Jadi bagi saya, mungkin YouTube di Malaysia ada satu benda yang baru. Jadi kita ni sebagai, Alhamdulillah lah, saya dah melepasi syarat-syarat YouTube dan menghasilkan wang. Dan tak banyak lagi, baru sebulan saya buat, tapi sudah ada penghasilan. Dan saya, yang menariknya saya dekat YouTube ni, sebab dia punya bayaran melalui USD Amerika, USD dolar. Jadi kita tertarik lah bayaran dia. Kali saya tak pasti berapa, mungkin 3 point berapa, saya tak ingat lah, 3.8 ke berapa. Sebab dia USD dolar Amerika lah, bukan Singapore. Dia USD dolar lah. Bila bayaran itu kalikan berapa. Jadi satu benda yang menarik, satu benda yang patut kita cuba di rakyat Malaysia. Okey, jadi sebab saya dapat ilmu ni, jadi saya cuba kembangkan bagi ilmu ni kat semua yang melihat video saya ni sekarang di Facebook. Dan saya akan upload video ni dekat YouTube untuk bagi penerangan. Jadi ramai lagi boleh nampak. Jadi fahamlah. Kalau mana-mana yang dekat ni, saya ingin selitkan sedikit iklan kepada saya. Sebab siapa yang berminat menjadi pengedar SIM card One X, bolehlah WhatsApp saya di 0137730861. Jadi kepada mereka yang ingin bertanya berkaitan dengan YouTube pun boleh, tak ada masalah. Jadi kita belajar sama-sama, kita share, kongsi. Ilmu ni patut dikongsi. Lagi ramai lagi bagus. Kita nak rakyat Malaysia semua kan menggunakan kesempatan ataupun menggunakan apa saja medium yang boleh menjadikan duit. Yang penting ianya insya-Allah tidak yang benda yang betul lah. Jadi kita ambil peluang ni. Kalau tak ambil peluang, sangat rugi. Jadi kita rakyat Malaysia yang pelbagai kaum, tak kira siapa, kita boleh tengok kan, India dah ada, Melayu dah ada yang berjaya. Kita boleh tengok selama ni dekat Malaysia hanya artis-artis dan juga golongan peniaga yang dah top lah. Macam saja korang maki dia, korang ini maksudnya cuba tepat pastikan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta korang subscribe,